Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teacher Yuhaida dari SMK Taman Desa kembali. Kali ini teacher membuat teknik menjawab ekonomi 3767/2. Teacher nak fokus kepada kertas 2 bahagian B dan teacher memberi pengkhususan terhadap soalan rubrik. Teacher akan beri contoh-contoh jawapan yang dapat tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Jom kita saksikan. Okey, soalan rubrik mengandungi 3 tahap. Tahap pertama, 1 hingga 3 markah, kita beri pernyataan atau keterangan yang umum, menyeraikan fakta atau isi sahaja tanpa huraian, penjelasan terhad kepada konsep asal sahaja. Ini yang diberi oleh calon, sangat pendek jawapannya. Okey, hanya fakta tanpa H huraian. Tahap kedua pula, iaitu 4 hingga 6 markah, fakta dan huraian masih tepat, masih betul. Rajahnya umum atau asas ataupun rajahnya tidak berapa lengkap. Huraian rajah pula adalah terhad dan keterangan adalah dalam satu sisi. Okey, dan tahap 3 iaitu 7 hingga 9 markah, fakta dan huraiannya adalah lengkap dan mendalam, huraiannya betul, jelas, tepat dan matang, idea yang diberikan rasional, kreatif dan bernas, rajah atau data yang sebagai bukti itu adalah lengkap dan tepat, ada kesimpulan atau rumusan atau cadangan yang diberi, hubung kait dengan pelbagai tajuk, pandangan dua sisi yang menunjukkan kematangan calon dan keterangan bercampur-campur tidak boleh mendapat markah maksimum. Jadi pastikan anda menghuraikan poin anda secara kembang ke bawah. Bukannya ambil ni sikit, ni sikit, ni sikit. Dia tak boleh. Dia mesti pengembangan fakta yang sangat cantik. Okey. Okey, ini adalah jadual yang diberi oleh Majlis Pengetua Sekolah Menengah Pulau Pinang tahun 2019. Okey, teacher ringkaskan. Okey, tahap 1 sebenarnya ni adalah 1 hingga 3 markah. Tapi teacher tukar sikit kepada kosong. Kosong bermakna jika anda lain yang ditanya, lain yang anda jawab kan. Okey. Baik, so murid untuk tahap 1, murid hanya menyenaraikan fakta ringkas sahaja tanpa penerangan lanjut. Okey, fakta sahaja. Tahap 2 adalah 4 hingga 6 markah. Murid dapat menghuraikan setiap fakta dengan lebih jelas. Ada huraian dia. Okay, dan menggunakan contoh yang sesuai. Nampak macam okey teacher. Kenapa tak dapat tahap 3? Okey. Ciri-ciri tahap 3 iaitu 7 hingga 9 markah ialah murid dapat menghurai setiap fakta secara mendalam. Bukan setakat menghurai sahaja, memberi beberapa fakta, tapi dia dapat menghurai secara mendalam. Maksudnya poin yang diberi itu dapat dikembangkan. Okey, murid juga dapat menghurai atau menganalisis kesan positif atau kesan negatif yang mungkin timbul. Okey, jadi anda dapat menghurai, anda dapat mengkaji. Murid juga boleh mengemukakan kesimpulan atau penambahbaikan. Okey, nanti dalam contoh nanti kita akan lebih jelas. Baik, kita tengok soalan SPM 2020. Okey, soalan 4. Johnny telah mewarisi kekayaan ayahnya dalam bentuk simpanan tetap dan 5 hektar tanah yang bernilai RM350,000. Johnny merancang memajukan tanah tersebut dengan memulakan projek ternakan lembu dan ladang kelapa sawit. Modal yang diperlukan bagi kedua-dua projek tersebut adalah seperti berikut. Ternakan lembu RM330,000, ladang kelapa sawit RM300,000. Jelaskan masalah ekonomi yang dihadapi oleh Johnny. 5 markah. B. Projek pilihan Johnny memberi impak yang besar terhadap pasaran tempatan. Bincangkan. Ini adalah soalan rubrik kerana dia memberi markah yang paling tinggi iaitu 9 markah. Okey, dan C. Keuntungan daripada projek pilihan Johnny boleh dijadikan pelaburan untuk masa hadapan. Terangkan jenis pelaburan yang sesuai bagi Johnny yang merupakan seorang penghindar risiko. 6 markah. Okey, ini adalah soalan untuk SPM 2020.
Baik, kita fokus kepada soalan A dahulu. Jelaskan masalah ekonomi yang dihadapi. Ini bukan soalan rubrik ya. Dia 5 markah. So, pastikan anda ada sekurang-kurangnya 5 poin di dalam itu. Masalah ekonomi terdiri daripada 3 iaitu kekurangan, pilihan dan kos lepas. So, pastikan ketiga-tiga perkataan itu ada dalam jawapan anda bersama huraian masing-masing. Okey. Tengok jawapan ni ya. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh Johnny adalah kekurangan, iaitu kekurangan faktor-faktor pengeluaran. Okey, kat sini dia ada 1 markah. Okey, dia hanya mempunyai modal sebanyak RM350,000. Okey, ni markah kedua iaitu kekurangan dia iaitu kekurangan modal kan. Okey. So Johnny perlu membuat pilihan. Okey, membuat pilihan di sini 1 markah. Untuk memaksimumkan keuntungan. Memaksimumkan keuntungan pun dah dapat 1 markah. Okey, lepas tu Johnny memilih untuk mengusahakan ladang kelapa sawit. Ini pun 1 markah. So, dah ada 3 markah untuk pilihan tapi maksimum 2 saja markah untuk pilihan. Okey, atas tadi 2 markah untuk kekurangan dan ada ni kat sini kita dah dapat 2 markah untuk pilihan. Markah terakhir adalah untuk kos lepas. Maka wujudlah kos lepas. Okey, perkataan kos lepas tu dah 1 markah, iaitu projek kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Maka kos lepas Johnny ialah ternakan lembu. Okey, bila dia pilih kelapa sawit, ternakan dia kos lepasnya adalah ternakan lembu. Okey, kat sini calon telah dapat mendapat banyak markah ya, sampai saya tadi mungkin ada 6 7 tapi maksimum kat sini 5. Macam mana markah diberi? 2 2 1. 2 untuk kekurangan, 2 untuk pilihan dan 2 untuk kos lepas ataupun 2 1 2. Tak kisahlah. Okey. Right. Baik. Kita tengok soalan B iaitu soalan rubrik. Yang ni yang teacher nak fokuskan dalam video ni ya. Okey. Right. Kita tengok. Okey, projek pilihan Johnny memberi impak yang besar terhadap pasaran tempatan. Bincangkan. Okey, apakah kata kerja dan kata kunci dalam soalan ini? Okey, kata kerjanya. Okey, pertama soalan ni dia tanya, kita kena gariskan dulu ya. Impak itu kata kunci dia. Lepas tu pasaran pun adalah satu kata kunci. Bincangkan adalah kata kerjanya. Okey, kesan, impak tu adalah perkataan lain untuk kesan. Macam mana teknik menjawab soalan impak atau soalan kesan? Yes, kita kena bagi 2 side, iaitu positif, kesan positif dan juga kesan negatif. Okey, apabila disebut pasaran. Pasaran ni adalah tempat orang berjual beli. Ada pembeli dan ada juga penjual. Maka kita kena lukis mekanisme pasaran. Mekanisme pasaran, permintaan mewakili pembeli, penawaran mewakili firma. Dan bagaimanakah teknik untuk menjawab soalan bincangkan? Okey, dalam SPM sangat popular soalan bincangkan. Okey, kalau untuk soalan bincangkan bagi soalan rubrik, maka anda perlu memberi pandangan daripada pelbagai aspek, iaitu 2 sisi. Dengan 2 sisi di sini ialah kesan positif dan juga kesan negatif. Baru naik ke tahap 3. Next. Okey, kita tengok ini jawapan calon pertama. Okey, projek kelapa sawit Johnny telah memberi impak besar terhadap pasaran tempatan. Johnny menambah penawaran kelapa sawit dan memberi hasil kepada kerajaan dalam bentuk cukai pendapatan syarikat. Okey, ini tahap berapa ni? Jawapan ni tahap berapa? Kenapa? Yes, anak-anak, jawapan ini adalah tahap 1. Okey, maksimum 3 markah di sini, iaitu murid hanya menyenaraikan fakta ringkas sahaja tanpa penerangan lanjut. Okey. Baik, so kat sini dia apakah poin-poin yang dia bagi kat situ? Poin tu ialah pertama, projek kelapa sawit memberi impak besar terhadap pasaran. Dia menambah penawaran kelapa sawit, memberi hasil pada kerajaan dalam cukai. So ni ada lebih kurang macam 3 poin maksimum dia boleh dapat pun 3 lah. Dia tak boleh naik kita lebih daripada tu ya. Alright. Next. Ini jawapan calon kedua.
Projek kelapa sawit Joni memberi impak besar terhadap pasaran tempatan. Ladang kelapa sawit Joni akan menambah penawaran kelapa sawit dalam pasaran. Ini akan menyebabkan pengurangan import bahan berasaskan kelapa sawit. Ia akan meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK dan memperbaiki imbangan pembayaran negara. Right, anak-anak, jawapan ni tahap berapa dan kenapa? Okey, so kita tengok jawapannya adalah tahap 2 sahaja. Iaitu 4 hingga 6 markah iaitu murid dapat menghuraikan setiap fakta dengan lebih jelas. Maksudnya setiap poin tu dia ada huraian dan dia ada contoh-contoh tetapi belum cukup lagi. Apa yang belum cukup? Okey. Jadi sepatutnya bila kita kata ada perkataan kesan terhadap pasaran mesti ada rajah ini, iaitu rajah keseimbangan pasaran atau keseimbangan harga. Okey, so jawapan tadi kita ambil, kita tambah rajah ini dan kita tambah penerangan terhadap rajah ini. Penerangan rajah terdiri pada beberapa tahap. Mula-mula original dia. Original dia ialah DO bersilang dengan EO, SO. Okey, so kita terang yang asal dulu. Titik keseimbangan asal ada perkataan asal kat sini tertinggal. Titik keseimbangan asal E kosong dicapai apabila keluh SO bersilang dengan keluh DO di mana harga keseimbangan ialah PO dan kuantiti keseimbangan ialah QO. Yang ni DO bersilang dengan SO dapat EO. Kuantiti keseimbangan dia Q kosong dan harga keseimbangan dia ialah P kosong. Okey. Kemudian apabila keluk penawaran beralih ke kanan sebab Joni menambah penawaran kan, S1 bersilang dengan DO. So jadi di S1 pula bersilang dengan DO membentuk pada tingkat keseimbangan baharu iaitu titik keseimbangan baharu dicapai pada E1. Tingkat harga keseimbangan baharu ialah P1 dan tingkat kuantiti keseimbangan baharu ialah Q1. Dan ditutup, calon ini dia tutup dengan kesimpulan. Kesannya ialah peningkatan kuantiti keseimbangan dari Q0 ke Q1 dan penurunan harga keseimbangan dari P0 ke P1. Okey, ini peningkatan kuantiti Q0 ke Q1 ini adalah penurunan harga dari P0 ke P1. Ini akan mengurangkan import barangan berasaskan kelapa sawit. Ia juga akan memperbaiki imbangan pembayaran. Wah, cantik jawapan calon ini. So, berapa anda agak tahap jawapan ini? Kenapa? Ya, mungkin ada yang kata, mungkin ramai anak kata, okey, teacher ni tahap 3 sebab dah ada rajah, dah ada penerangan, dia sudah cukup dah teacher jawapannya. Okey. Alright, saya nak bagi tahu bahawa ini most probably adalah tahap 2 iaitu 4 hingga 6 markah saja. Iaitu murid dapat menguraikan setiap fakta dengan lebih jelas. Ni jelas ni, dia terangkan ni. Menggunakan contoh yang sesuai. Okey, habis kenapa teacher tak dapat tahap 3? Sebab pandangannya satu sisi. Hanya ada kesan positif, tiada kesan negatif. Sedangkan soalan bincangkan perlu ada kesan positif dan kesan negatif. So, macam mana soalan anda tambahlah kesan negatif? Okey, jawapan ni jawapan bincangkan mesti ada dua sisi. So, tambahkan impak kesan negatif. Kan? So, apakah kesan negatif yang kita nak tambah kat sini? Walau bagaimanapun, kesan negatif yang mungkin dihadapi oleh Joni ialah apabila pengeluar kelapa sawit bertambah, maka wujud lebihan penawaran kelapa sawit di pasaran. Situasi ini juga akan menyebabkan harga kelapa sawit terus menurun. Apabila ini berlaku, pendapatan Joni akan berkurangan. Ini cadanganlah bagaimana kita menjawab secara kesan negatif. Anda boleh juga memberi apa-apa impak negatif yang lain. Asalkan jawapan anda ada kesan positif dan kesan negatif. Barulah mencapai tahap 3. Baik, seterusnya soalan C. Keuntungan daripada projek pilihan Joni boleh dijadikan pelaburan untuk masa hadapan.
Okey, kata kerja diterangkan. Terangkan jenis pelaburan yang sesuai bagi Joni yang merupakan seorang penghindar risiko. Kata kuncinya ada dua, iaitu pelaburan. Yang kedua ialah penghindar risiko. Soalan ni 6 markah. Penghindar risiko maksudnya risikonya sederhana atau kecil sahaja. Tak nak risiko yang besar. Okey, soalan ni 6 markah dan dia bukan soalan rubrik. Jadi anda bagi 3 fakta dengan 3 huraian. Okey, jenis-jenis pelaburan yang rendah risiko adalah hartanah, unit amanah dan juga emas. Unit amanah tu macam amanah saham nasional, amanah saham wawasan. Okey, baik, macam mana nak jawab tu? Jenis pelaburan rendah risiko yang boleh Joni ambil adalah pertama, hartanah. Nilai hartanah sentiasa meningkat. Joni boleh mendapat keuntungan modal. Okey, ini adalah penerangan untuk jenis pelaburan yang pertama. Kedua ialah unit amanah seperti amanah saham wawasan. Joni akan menerima dividen. Okey, so itu adalah dia punya ulangan. Ketiga ialah emas. Nilai emas juga sentiasa naik. Joni akan mendapat keuntungan dari kenaikan harga emas. So, dekat sini sudah cukup untuk 6 markah. Okey, maka selesailah perbincangan kita tentang soalan SPM 2020. Okey, sekarang teacher nak bincang tentang SPM 2018. Dan teacher ambil soalan ini kerana soalan ini adalah isu semasa kita. Sebab pada tahun 2022 ini, isu semasa kita adalah inflasi. So, mungkin soalan tahun ini ada sikit-sikit persamaan dengan soalan ini yang akan mengeluarkan tentang isu inflasi. Baik, kita tengok soalan. Maklumat berikut berkaitan dengan inflasi. RHB Research menjangkakan inflasi akan meningkat kepada 3% tahun ini daripada 2.1% pada tahun 2016. So, meningkat daripada 2021 2.1%, inflasi kepada 3% tahun ini. Inflasi naik. Jangkaan ini dibuat berdasarkan harga bahan api yang lebih tinggi, penghapusan subsidi ke atas harga barangan terpilih, peningkatan kos perniagaan serta penyusutan ringgit yang menyebabkan harga import lebih tinggi. Okey, ada 3 soalan di sini. A, terangkan 2 jenis inflasi dan petikan di atas. 4 markah, so maknanya 2 fakta, 2 huraian. B, perubahan keadaan inflasi pada tahun 2017 memberi kesan terhadap ekonomi. Bincangkan, soalan bincangkan. Okey, baik. Dan soalan C, cadangkan. Bagi cadangan. Tindakan yang perlu anda laksanakan untuk menangani kesan pada 6A. Iaitu kesan 2 jenis inflasi itu. Ini 9 markah. Ini adalah soalan rubrik. Jadi anda kena bagi perhatian lebih. Okey, kita buat satu persatu. Dahulu kita tengok soalan A dahulu. Terangkan 2 jenis inflasi dan petikan di atas. Alright, kita tengok dekat situ. Okey, 2 jenis inflasi dan petikan di atas ialah pertama, inflasi tolakan kos. Kat mana tu? Inflasi ini disebabkan oleh harga bahan api yang lebih tinggi. Ini kan? Penghapusan subsidi ini dan juga peningkatan kos perniagaan. Ini semua menyebabkan inflasi tolakan kos yang meningkatkan kos. Okey. Dan inflasi kedua ialah inflasi diimport yang disebabkan oleh kenaikan harga barang import yang disebabkan oleh penyusutan ringgit. So, ada 2 poin, 2 fakta dan juga 2 huraian melengkapkan 4 markah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Perubahan keadaan inflasi pada tahun 2017 memberi kesan terhadap ekonomi. Bincangkan. Alright, soalan ni 7 markah dan dia bukan soalan rubrik. Jadi anda kena pastikan anda ada kurangnya 7 poin untuk mendapat 7 markah. Okey, lihat. Kesan terhadap ekonomi. Macam mana kita nak jawab kesan terhadap ekonomi? Kita boleh jawab daripada aspek firma, dari segi aspek isi rumah ataupun kerajaan. Kita boleh jawab daripada mana-mana unit ekonomi. Okey, so kalau bincangkan ni kena positif
Okey, bincangkan memberi penerangan pandangan di pelbagai aspek. Huraian mestilah diberi dalam dua sisi, positif dan negatif. So, selalunya yang mendapat kesan negatif daripada inflasi isi rumah kan. So, kita ambil kesan negatif isi rumah. Dan yang positif ialah firma. Sebab bila harga barang naik, firma punya keuntungan akan meningkat. So, kita ambil juga firma. Okey, itu contohlah. Okey, contoh menjawab. Okey, kita tengok calon pertama ni jawapan dia. Perubahan kadar inflasi pada 2017 memberi kesan terhadap ekonomi. Pertamanya, kesan kepada pengguna. Kos sara hidup akan meningkat. Kedua, kesan terhadap negara. Aliran wang masuk berkurang. Okey, cukup tak 7 markah? Tak cukup kan? Mana cukup? Sebab dia 4 markah saja kerana ada 4 poin. 2 fakta, 2 huraian. Okey, calon ini pula memberi jawapan daripada tiga-tiga sisi, tapi ada yang positif, ada yang negatif ya. Okey, kita tengok jawapan calon ini. Perubahan kadar inflasi 2017 memberi kesan terhadap ekonomi. Pertamanya, kesan pada isi rumah. Kos sara hidup akan meningkat kerana kos sara hidup akan meningkat 1 poin kat situ untuk isi rumah kerana peningkatan purata harga barang. Kuasa beli poin kedua untuk isi rumah. Kuasa beli akan berkurang. Ini turut akan menjejaskan taraf hidup isi rumah. Itu poin ketiga untuk kuasa beli, untuk isi rumah. Kesan kedua adalah terhadap negara. Okey, aliran wang masuk berkurang. Ini akan menjejaskan imbangan pembayaran negara. Namun, okey, dia bagi kesan positif ya. Namun, keuntungan firma akan meningkat kerana margin keuntungan adalah lebih tinggi apabila harga barang mahal. So, dekat sini sudah ada 7 poin. So, pastikan anda ada sekurang-kurangnya 7 poin. Sebab ini bukan soalan rubrik. So, 7 markah anda kena ada minima 7 poin. Right, next. Okey, pastikan 7 poin untuk 7 markah. Okey, sekarang kita nak pergi pada soalan rubrik. Okey, baik. Cadangkan tindakan yang perlu anda laksanakan untuk menangani kesan pada 6A, iaitu kesan inflasi tadi ya, tolakkan kos dengan inflasi diimport. Okey. Baik, so kata kerja kat sini anda. Anda tu siapa? Anda ialah isi rumah. Kita lah isi rumah. Maka kita jangan sentuh firma, jangan sentuh kerajaan, fokus pada isi rumah saja. And teacher cadangkan anda beri 2 idea, kembangkan setiap idea dengan baik. Sebab kalau anda bagi satu idea saja tapi kembangan idea anda tidak cukup, mungkin menjejaskan peluang anda untuk masuk ke tahap 3. So, bagi 2 idea. Itu pun kalau masa mengizinkan ya. Okey, dan gunakan perkataan saya sebab anda. So, jawab saya. Right. Okey, kita tengok yang ini. Tindakan yang boleh saya laksanakan untuk menangani kesan inflasi ialah pertama, saya akan menyediakan belanjawan peribadi. Okey, katalah kita mulakan dengan idea ini, iaitu menyediakan belanjawan peribadi. So, the question is how? Bagaimanakah belanjawan peribadi itu membantu untuk mengatasi masalah inflasi? Okey, so anda kembangkan dengan menggunakan perkataan how ini. Okey. So, bagaimana belanjawan peribadi bantu mengatasi inflasi? Okey, baik. Kita tengok jawapan calon ini. Tindakan yang boleh saya laksanakan untuk menangani kesan inflasi ialah pertama, saya akan menyediakan belanjawan peribadi. Saya akan mengutamakan barang keperluan dan mengurangkan barang kehendak. Dengan ini, permintaan terhadap barang kehendak akan berkurang. Apabila penawaran barang kehendak melebihi permintaan barang kehendak, maka tingkat harga umum barang kehendak ni akan menurun. Maka kesan inflasi dapat dikurangkan. Tanda pendapat anda anak-anak cukup tak untuk masuk tahap 3 jawapannya? Okey. Mungkin tak cukup kan, so anda bagi jawapan yang kedua. Okey. Kedua, saya juga boleh menjimatkan perbelanjaan dengan menyediakan sendiri barang keperluan saya. Contohnya, saya boleh menanam sayur-sayuran dan memelihara ikan tilapia di rumah. Dengan ini, permintaan terhadap sayur-sayuran dan ikan akan menurun. Apabila penawaran sayur-sayuran dan ikan melebihi permintaan, maka tingkat harga akan menurun. Maka kesan inflasi dapat dikurangkan. Right, bila ada 2 poin ni nampak lebih kukuh lah kan.
So, anda rasa jawapan ini tahap dah cukup belum untuk sampai tahap 3? Ni of course dah masuk tahap 2 tapi dah cukup tak untuk mencapai tahap 3? Okey, sambung sikit lagi jawapan. Jika majoriti isi rumah mengambil tindakan yang sama seperti saya, maka kadar inflasi dapat diturunkan. Okey, maksimum kat sini mungkin boleh dapat lah tahap 3. Tapi markah 7 markah, minima untuk tahap 3 iaitu 7 markah. Tapi pada teacher ni mungkin 6 markah sahaja. Okey. Dan bagaimana nak dapat tahap 3 teacher? Perlu dibuktikan dengan pengiraan untuk mendapat markah. Kita cuba beri satu pembuktian pengiraan ke. Okey, kita tengok contohnya. Okay, katalah anda tambah jawapan ni. Bagi simple-simple je. Okay, contohnya harga sekilo tilapia RM7. Teacher, saya tak tahu harga tilapia berapa sekilo, harga sayur berapa sekilo. Anak-anak anda bubuh saja apa-apa. The point is not bukannya berapa harga tu, tapi bagaimana anda membuktikan bahawa benda ini, apa yang anda lakukan ini dapat mengurangkan inflasi. Okay. So, kita bubuh je lah. RM7 ke, RM10 ke kan. Harga sekilo tilapia RM7. Perkhidmatan pembelian selama seminggu RM7. Katalah seminggu kita makan 3 kilogram ikan. So, RM21 seminggu. Jadi, sebulan RM21 darab 4, RM82 lah. Harga sayur pula, kita ambil contoh sawi, katalah sawi RM10 sekilo. So, pembelian sawi selama seminggu ialah RM10 darab 2 kg. Penggunaan seminggu, kata seminggu tu kita makan sayur dan 2 kg. Okay, RM20 seminggu. So, penjimatan sawi selama sebulan ialah RM80. So, jumlah penjimatan kos ikan dan sayur sebulan 82 campur 80, RM162. Jika majoriti isi rumah mengambil tindakan yang sama, maka penawaran akan melebihi permintaan. Sebab permintaan dah turun kan? Maka kesannya harga akan turun. So dekat sini calon ini sudah dapat memberi satu pembuktian menggunakan kaedah pengiraan. Teacher, ada cara lain tak kita nak buat kalau kita tak buat pengiraan? Ada sayang. Kita tengok macam mana. Atau kalau anda tak nak buat pengiraan pun, anda gunalah gambar raja keseimbangan pasaran untuk membuktikan bahawa apabila permintaan menurun, maka harga akan menurun. Anda beri raja ini dan beri penerangan. Titik keseimbangan asal I kosong dicapai apabila keluk SOSO bersilang dengan DO. Okey, mula kita buat yang asal. Okey. Di mana harga keseimbangan ialah PO dan kuantiti keseimbangan ialah QO. Apabila keluk permintaan beralih ke kiri kerana permintaan berkurang, D1 bersilang dengan SOSO, tingkat keseimbangan baharu dicapai pada I1, tingkat harga keseimbangan baharu ialah P1 dan tingkat kuantiti keseimbangan baharu ialah Q1. Bagi rumusan, apa rumusannya? Rumusannya ialah kesannya ialah pengurangan kuantiti keseimbangan dari Q0 ke Q1, Q0 ke Q1 dan penurunan harga keseimbangan dari PO ke P1. So, apabila harga menurun, ini kesimpulan akhir. Apabila harga menurun, maka inflasi dapat dikawal. Okey, so anda boleh guna apa-apa cara pembuktian. Ini teacher bagi 2 contoh. Dan yang teacher target tahun ini mungkin keluar soalan lebih kurang macam ni, tetapi mungkin dia tak tanya apakah anda boleh lakukan lah sebab ni dah keluar 2018. Mungkin tahun ini akan ditanya apakah yang kerajaan boleh buat, maka anda akan kena jawab menggunakan dasar fiskal. Okay, dasar fiskal menguncup ataupun apakah yang Bank Pusat boleh buat untuk menangani inflasi, maka anda kena jawab menggunakan dasar kewangan menguncup. Okey, barulah boleh mendapat tahap 3 iaitu 9 markah apabila ada pembuktian ataupun ada pembuktian dengan menggunakan pengiraan tadi ataupun menggunakan keluk keseimbangan di sini. Okey, maknanya anda ada bukti lah baru boleh masuk tahap 3 9 markah.
Terima kasih semua. Semoga lulus cemerlang dalam percubaan SPM dan SPM 2022. Yakin boleh. Love from teacher Yuhaida. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bye.